الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا آمين يا رب العالمين. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama sekali lagi memuja-muji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk kita meneroka lagi kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah, semalam kita telah mula membincangkan surah Yasin, ayat awal, dan Alhamdulillah dengan memahami ataupun setelah kita melalui ayat-ayat surah Yasin ini, dengan insya-Allah letakkan objektif untuk kita merasai apakah isi yang nak dibawa oleh surah Yasin ini, dengan sudut pandang yang lebih menyeluruh, memahaminya secara koheren dalam konteks turunnya surah ini di tengah-tengah kedudukan Rasul dalam menyampaikan dakwah sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita akan merasai satu ingatan yang segar, sudut pandang yang lebih luas tentang surah Yasin ini daripada hanya setakat untuk kita baca sebagai bacaan mingguan yang merupakan ikutan ataupun tradisi untuk membaca Yasin, surah Yasin ini saja. Tapi mari kita sama-sama memerhati ataupun meneliti ayat-ayat, terutama semalam kita dimulakan dengan satu pandangan, sudut pandang yang menyegarkan daripada surah Yasin ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahawa dengan sumpah yang besar, bahawa Al-Quran ini adalah sesuatu yang penuh hikmah, wal Quranil Hakim. Quran ini adalah satu kitab yang penuh dengan hikmah, dan sebahagian daripada maksud hikmah ini adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berisi hujah dan bukti yang kukuh. Dia menghujahkan dan membuktikan bahawa ada tiga perkara yang kita sebut semalam, kan, sumpah ini, wal Quranil Hakim, kan, wal Quranil Hakim ini, waw ini adalah waw sumpah yang menegaskan dengan perkara yang datang selepas itu, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu adalah salah seorang daripada rasul-rasul, minal mursalin, daripada rasul-rasul yang telah diutus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana rasul-rasul yang datang sebelum ini, maka
apa yang berlaku kepada Rasul dan kepada kaum yang mereka diutus kepadanya akan juga berlaku kepada kaum Quraisy ini, kan? Ala siratim mustaqim, bahawa Al-Quran ini menjadi saksi, menjadi hujah dan bukti bahawa Rasul ini berada di atas jalan yang lurus. Jadi permulaan surah ini mengingatkan kita supaya memerhati, supaya mengambil berat tentang Al-Quran yang hakim ini. Kalau tidak, kita tidak akan dapat memahami Rasul ini dalam bentuknya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa Muhammad SAW ini adalah salah seorang daripada Rasul-Rasul yang untuk memahami konteks ataupun memahami hakikat pengutusan Rasul ini satu perkara yang besar, kan? Kerana Rasul ini diutus untuk memberi peringatan kepada kaum yang telah pun berada dalam keadaan yang hampir-hampir akan diazab oleh Allah SWT di atas kesalahan dan juga kelalaian mereka, kan? Jadi ini adalah ingatan Allah SWT daripada surah Yasin ini, bahawa perhatikan baik-baik Rasul yang diutuskan kepada kamu, kan? Ambil perhatian kepada apa yang dia ingatkan, kan? Jangan kamu biarkan apa yang disampaikan oleh Rasul ini tidak dipedulikan. Itu adalah apa yang nak ditegaskan oleh sumpah ini, kan? Kerana Rasul ini berada di atas jalan yang lurus dan dia mengajak kamu untuk berada di atas jalan yang lurus ini. Kalau kamu tidak pedulikan, kamu tidak mengambil hirau tentang apa yang diajak oleh Rasul ini, maka kamu akan berada dalam kerugian yang besar, kan? Dan Al-Quranil Hakim ini yang diturunkan kepada Rasul ini adalah, kan? Jadi sumpah ini pertama menegaskan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Yang kedua, menegaskan tentang wahyu yang datang kepada Rasul ini. Tanzil al-Azizir Rahim, bahawa apa yang diturunkan oleh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang turun daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dan kita telah sebut semalam kenapakah ditekankan tentang Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang ini, kan? Allah yang Maha Penyayang yang mengambil berat, kan, ataupun menghantar dalam bentuk yang terbaik, dan penurunannya juga tanzil ini kita telah tekankan semalam, penekanan kepada tanzil itu, iaitu Allah yang Maha Penyayang telah menurunkan Al-Quran ini secara beransur-ansur dalam bentuk yang penuh rahmat kepada manusia, kan, sebagai kitab yang penuh hikmah, kan? Jadi itu yang nak ditekankan, sebab ini adalah keistimewaan yang diturunkan melalui Rasul Muhammad SAW saja, kan? Kitab-kitab yang sebelum ini tidak diturunkan dalam bentuk ini, kan? Yang diturunkan beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun ni barulah lengkap sebagai satu kitab yang tercatat, Mushaf Al-Quran yang kita ada hari ini, kan? Jadi dan Al-Aziz ini juga adalah Allah SWT yang mampu untuk menurunkan kitab ini dalam bentuk yang sebegini, dan dia juga mampu berkuasa untuk menghukum hamba-hamba yang tidak menghargai apa yang diturunkan oleh Allah kepada melalui Rasul ini, kan? Kemudian dijelaskan, kan? Jadi itu adalah 3 perkara yang berkaitan dengan sumpah wal Quranil Hakim ini, kan? Yang kita telah bincang semalam, kan? Iaitu Rasul dan juga apa yang diturunkan ataupun bagaimana ataupun apa yang diturunkan kepada Rasul ini satu yang istimewa, kerana dia diturunkan dalam bentuk yang istimewa, kan? Tidak diturunkan seperti mana kitab-kitab yang terdahulu, kan? Ini diturunkan dalam bentuk yang
yang istimewakan Allah SWT oleh Allah yang Maha Penyayang kepada kamu, kan? Supaya kamu supaya Al-Quran ini benar-benar akan mengesankan kamu. Kalau kamu menghargai dia, meneliti dia dengan lebih sempurna, kan? Setelah Allah turunkan dengan beransur-ansur begitu, maka kitab yang mesti dipatuhi dengan apa juga harga, kerana dia adalah datangnya daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, Al-Azizur Rahim. Untuk apa sebenarnya Al-Quran ini diturunkan? Dan seterusnya Allah SWT menjelaskan bahawa litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira qauman, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapa-bapa mereka belum pernah diberi peringatan. Ma unzira aba'uhum, kauman ma unzira aba'uhum, kaum yang ma unzira, tidak pernah diberi peringatan, yang tidak diberi peringatan, fahum ghafilun, kerana itu mereka lalai, kan? Jadi di sini dijelaskan objektif utama Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita boleh melihat dia dari dua sudut, kan? Pertama, ia diturunkan kepada Bani Ismail yang disebut sebagai ummiyin, yang sebelum ini tidak pernah diturunkan seorang rasul dan kitab secara terus kepada mereka. Kerana itu mereka berada dalam keadaan yang tidak jelas tentang apa yang turun kepada Ibrahim alaihissalam, kan? Semakin lama semakin hilang, kan? Peringatan-peringatan ini tidak turun dalam bentuk yang seperti mana yang turun kepada Bani Israel, rasul-rasul yang turun, kan? Rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan kitab-kitab yang diturunkan juga melalui rasul ini kepada Bani Israel. Dan itu adalah peringatan yang turun kepada Bani Israel. Tapi pada Bani Ismail ini, seperti dalam surah Al-Qasas ayat 46, Allah SWT sebutkan, kan, tentang kisah yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah SAW tentang Musa, kan, adalah sebagai, kan, litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yatadhakkarun, kan? Supaya, kan, kamu memberi peringatan kepada kaum Quraisy ini yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu, agar mereka ingat, kan? Jadi sebenarnya pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai rasul yang ulung, kan? Rasul yang unggul, yang ulung, yang pertama, yang diutus kepada Bani Ismail ini setelah mereka establish ataupun duduk di Mekah ini, kan? Kerana itu Rasulullah SAW pada awal, sebelum turun syariat-syariat yang lebih detail dalam Al-Quran ini, Rasulullah SAW baginda mengikut syariat ahli kitab dalam kerana pada ahli kitab ni telah diturunkan pemberi peringatan yang sebelumnya, dan Rasulullah SAW ini adalah yang pertama yang diturunkan kepada kaum Quraisy, yang mengingatkan mereka. Mengingatkan apa? Bukan mengingat, maknanya bila mengingatkan, memberi peringatan ni bukan maknanya mereka pertama kali mengetahui tentang hidayah ini, tentang Islam ini, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diutus Muhammad SAW ini untuk memberi peringatan supaya mereka ingat kepada perkara yang mereka sepatutnya telah tahu, kan? Iaitu apa yang ditinggalkan, diajar manasik haji, manasik ibadat, kan? Dan sebagainya yang datang daripada Ibrahim alaihissalam, tinggalan daripada Ibrahim alaihissalam melalui Ismail, kan?
Itu adalah prinsip millah Ibrahim yang disebut dalam ayat Quran Karim. Dan juga perkara ini sampai kepada mereka, orang-orang Arab ini atau Bani Ismail ini. Tapi masalahnya mereka tidak pernah diberi peringatan dalam bentuk datangnya seorang Rasul khas di kalangan mereka. Itu dari sudut yang pertama, tahap yang pertama untuk kita memahami Allah SWT penjelasan ini, bahawa agar kamu, Rasulullah SAW, memberi peringatan kepada kaum, iaitu kaum Quraisy ini, yang bapa-bapa mereka belum pernah diberi peringatan. Sebab bapa-bapa keturunan mereka ini, Bani Ismail ini, tidak pernah ada Rasul yang datang kepada mereka, kan? Kerana itu mereka lalai, kan? Lalai daripada pengetahuan yang asal, kan? Sedangkan pengetahuan yang asal ini adalah satu yang telah sampai kepada mereka, kan? Sebab itu ini adalah hakikat, kan, yang dijelaskan Allah SWT kepada mereka. Itu dari surah yang pertama. Pada tahap yang keduanya pula, kita memahami ayat ini bahawa Al-Quran ini adalah satu kitab yang disusun dengan sempurna dan menyeluruh sebagai kitab petunjuk kepada semua manusia, yang juga tidak pernah diturunkan kitab kepada mereka sebelum ini. Mana-mana manusia, mana-mana kumpulan manusia, kaum yang kitab ini tidak sampai kepada mereka, kan? Wallahu alam, Allah Maha mengetahui bahawa kumpulan-kumpulan manusia di dunia ini telah diutus Rasul kepada mereka, Rasul ataupun Rasul-Rasul kepada mereka, kan? Kerana dalam hadis disebut, kan, ada banyak lagi Rasul-Rasul lain, kan? Ratusan ribu, kan? 124 ribu sebagainya, kan? Dalam riwayat menjelaskan, maknanya ada lagi Rasul yang diutus kepada kaum-kaum yang lain, kan? Kaum, dan sebab Rasul-Rasul sebelum Muhammad SAW ini diutus kepada skop yang lebih kecil, kan? Hatta Nabi Musa sendiri diutuskan khasnya kepada Bani Israel, tapi juga kepada yang dekat, yang sekeliling, yang berkaitan adalah Fir'aun. Fir'aun ni bukan daripada Bani Israel, tapi juga Allah SWT menyebut tentang keengganan Fir'aun ini sebagai kisah yang, maknanya Musa ini diturunkan juga supaya Fir'aun ini mengambil iktibar dan juga mengikuti Musa ini, apa yang disampaikan oleh Musa, kan? Tapi tidak terhad capaiannya kepada kumpulan yang di sekeliling dia saja, kan? Berbeza dengan Muhammad SAW, Rasulullah SAW diutuskan dan ditentukan oleh Allah SWT bahawa apa yang dibawa oleh Muhammad SAW ni akan berkembang ke seluruh pelosok dunia ini, kan? Jadi termasuklah juga, kan, Muhammad SAW ni litunzira qauman ma unzira aba'um fahum ghafilun, memberi peringatan kepada semua kaum-kaum yang bapa-bapa mereka belum pernah diberi peringatan, yang tidak sampai kepada mereka. Jadi Al-Quran ini adalah disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasul SAW menyampaikan kepada semua umat manusia di dunia ini, kan? Melalui doa da'i, kan? Doa yang merupakan pewaris, kan? Rasul, sahabat-sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'in dan seterusnya, yang akhirnya sampai kepada kita juga di Malaysia, contohnya di Nusantara ini. Jadi ini adalah juga Al-Quran ini juga adalah kitab yang diturunkan kepada semua yang belum pernah mendapat ataupun mendapat peringatan seperti ini. Kerana itu lalai, kan? Kaum umat manusia ini menjadi lalai kerana tidak mendapat peringatan seperti itu. Maka Allah SWT utuskan Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir, kan? Jadi satu perkara yang juga dijelaskan di sini, khas pertamanya kepada Bani Ismail, dijelaskan betapa Allah SWT memberi mereka keistimewaan kerana dipilih sebagai tempat turunnya Al-Quran dan Rasul yang dipilih dari kalangan mereka ini.
Jadi jika mereka tidak menghargainya, mereka diingatkan juga terhadap kerugian besar yang bakal menimpa mereka. Ini kepada Bani Ismail. Tetapi juga kerana kita kata tadi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan kamu Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam ini. Jadi Rasulullah SAW, Muhammad SAW tidak diutuskan hanya kepada kaum Bani Ismail saja. Cumanya keistimewaan sebagai khalifah ini asalnya dapat kepada Bani Ismail. Kerana mereka Rasul ini datang daripada kalangan mereka. Tetapi sebenarnya seterusnya selepas daripada itu, sesiapa saja daripada umat manusia hari ini yang menggabungkan diri dalam kumpulan Muslim, yang mendukung apa yang dibawa oleh Rasul SAW ini, akan mendapat keistimewaan sebegini. Kerana ini adalah umat yang selagi mana mereka melaksanakan, meneruskan apa yang dibawa oleh Rasul SAW ini, menyampaikannya kepada manusia, maka mereka juga berada dalam kedudukan yang istimewa. Walaupun lebih banyak kebaikan yang didapati oleh Bani Ismail ini sebagai kumpulan yang pertama. Tapi pengutusan Rasul ini meletakkan sesiapa saja yang mendapat peringatan ini dan menerima peringatan ini, kemudian menggabungkan diri mereka dengan dengan kumpulan yang melaksanakan Rasul syahidan alaikum wa takunu syuhada ala nas, seperti mana disebut dalam ayat yang kita telah baca sebelum ini. Rasul sebagai saksi ke atas manusia dan mereka menjadi saksi ke atas manusia yang lain. Maknanya Muslim ini adalah kumpulan yang akan menyampaikan apa yang diturunkan Allah SWT kepada mereka ini kepada semua umat manusia. Itu adalah peranan yang sehingga hari ini kita masih lagi tidak sepenuhnya berjaya untuk meletakkan diri kita di kedudukan yang tersebut. Maka ini menjadi satu perkara yang mesti dilihat oleh ummah keseluruhannya. Okey, itu dari sudut yang kita kata tahap kedua. Tahap pertama, ayat ini menjelaskan tentang turunnya peringatan ini kepada kaum ummiyin Bani Ismail ini kan. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ayat 7 seterusnya Allah SWT menjelaskan, sesungguhnya telah pasti berlaku haqqal qawl, kan? Telah benar, telah berlaku hak perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka. Ala aktsarihim, majoriti daripada manusia ni telah pun berlaku ketentuan Allah SWT yang disampaikan oleh Rasul ini, sama ada ancaman, peringatan terhadap ancaman Allah SWT ataupun khabar gembira, kan? Telah sampai dan telah terjadi, kan? Terhadap kebanyakan mereka. Kerana fahum la yu'minun, mereka tidak beriman, kan? Jadi ramai daripada umat yang sebelum ini telah pun berlaku ketentuan Allah SWT, peraturan Allah SWT yang selalu kita sebut sebagai sunnatullah, kerana ada peraturan-peraturan Allah SWT yang dijelaskan khususnya dalam kitab Allah SWT bahawa kalau berlaku begini akan berlakulah seterusnya, kan? Jadi di sini dijelaskan bahawa berlaku ketentuan ini, kan, ialah, kan, bahawa sesiapa yang menentang, yang tidak mahu menerima turunnya wahyu yang diturunkan ini, Al-Quranul Hakim ini, kan, pasti akan berlaku ketentuan Allah SWT, iaitu akan dijelaskan ayat yang seterusnya, kan. Ini penegasan, ketetapan bahawa siapa yang memilih untuk patuh dan mengikut Allah SWT, Rasulullah SAW ini, maka dia akan mendapat kebaikan. Tapi siapa yang memilih untuk patuh dan mengikut syaitan dan meninggalkan suruhan Rasul untuk mengikuti Allah SWT, pasti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang mengikuti nasib syaitan ini.
Dan ini adalah perkara yang ditegaskan daripada ayat yang bila kita baca surah Fatir, kan, juga Allah SWT tegaskan, disebut ketika mana Allah menceritakan tentang kaum Sabak, kan, dalam surah Sabak, disebut juga di hujung itu tentang syaitan, rujukan kepada syaitan yang telah menyesatkan mereka ni, kan. Allah ulang balik kisah bagaimana syaitan dengan Allah SWT berjanji dengan Allah SWT untuk menyesatkan anak Adam, kan. Jadi dalam surah Fatir juga diulang balik sebutan tentang syaitan itu dalam bentuk, kan, nanti di akhirat nanti Allah SWT kata yang memimpin, yang manusia supaya menjadi sesat ni akan dihujahkan, dipersoalkan oleh orang yang mengikuti mereka yang tersesat ini, bahawa kami sesat kerana kamu. Tapi Allah SWT jelaskan tidak ada siapa pun yang akan dapat selamat dengan meletakkan blame ataupun kesalahan itu kepada orang lain, kan. Jadi di sini diingatkan balik, kan, bahawa ketentuan, kan, ini, kan, siapa yang tidak mau mengikut Rasul ini, maka dia sebenarnya mengikut, kan, syaitan, kan. Mengikut syaitan ni pemimpin-pemimpin yang juga termasuk manusia yang membisikkan perkara yang kesesatan ini ke dalam fikiran manusia, kan. Jadi di sini laqad haqqal qaul, kan, telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah ni. Ketentuan mana, kan? Ketentuan qaul ini adalah merujuk kepada jawapan yang Allah berikan kepada syaitan, kan, atas permintaan syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Dalam surah As-Sajdah, kita baca ayat 13 dalam surah As-Sajdah, Allah kata walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qaul minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Haqqal qaul ini adalah dirujuk, maksud yang diambil oleh istilah ini daripada surah As-Sajdah ni. Allah SWT jelaskan, dan kalau kami menghendaki, kan, walau syi'na la'ataina, nescaya kami akan berikan kulla nafsin hudaha, setiap jiwa ini petunjuknya, kan, hudaha, walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah tetaplah perkataan, haqqal qaul, telah berlakulah, telah benarlah qaul, kata-kata, perkataan daripada aku, bahawa la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, sesungguhnya akan aku penuhi neraka Jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama, kan. Jadi ini merujuk kepada qaul, jawapan diberikan Allah kepada syaitan. Ayat dalam surah As-Sajdah ni adalah jawapan yang Allah beri kepada syaitan bila syaitan kata, aku akan menyesatkan anak-anak Adam ini, kan. Maka Allah kata, telah tetaplah perkataan. Kalau Allah hendak, kalau kami menghendaki, nescaya kami akan berikan kepada semua jiwa ini petunjuk. Tapi bukan itu yang Allah kehendaki. Allah kehendaki untuk menguji manusia, kan, dengan ujian dunia ini, kemudian dilihat siapa yang berjaya dalam ujian ini dan siapa yang gagal. Dan sebab itu Allah kata, tapi telah tetaplah perkataan daripada aku, kan. Walakin haqqal qaul minni, kan, telah tetaplah haqqal qaul ini, kan, iaitu aku akan penuhi neraka Jahannam ini dengan jin dan manusia yang bersama-sama. Itulah dimasukkan daripada ayat 7 ni yang kita baca dalam surah Yasin ni. Laqad haqqal qawlu, telah tetaplah, pastilah berlaku qaul ala aktharihim, terhadap kebanyakan daripada manusia. Kerana itulah mereka menjadi tidak beriman kepada Allah SWT. Kerana ini adalah peraturan Allah SWT. Apabila mereka tidak mengambil berat tentang apa yang dibawa oleh Rasul ini, kan, maka mereka sebenarnya telah mengikut apa yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada syaitan, kan. Siapa yang mengikuti syaitan ni, pasti Allah akan penuhi neraka Jahannam ini dengan sama ada jin atau manusia bersama-sama masuk ke dalam neraka Jahannam ini, kan.
mengikuti nasib syaitan. Dan bersama itu Rasul juga diingatkan tanggungjawabnya untuk terus mengajak mereka. Namun dia harus menerima hakikat bahawa tidak semua yang akan memberi perhatian atau menerima ajakan Rasul ini. Dan mereka yang ingkar ini, ketentuan Allah haqqul qaul, akan berlakulah, akan benarlah ketentuan Allah SWT bahawa yang kufur ini pasti akan dimasukkan ke neraka. Jadi kepada mereka ini Rasul tidak perlu merasa gusar ataupun sedih atas pilihan yang telah mereka buat ini. Itu adalah apa yang Allah SWT tegaskan dalam ayat ini kan. Kemudian dijelaskan, digambarkan mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka beramai-ramai ini, aktsaruhum fahum la yu'minun. Kebanyakan perkataan Allah SWT ini telah tetap kepada mereka, kebanyakan daripada mereka, dan mereka, kerana itulah mereka tidak menjadi orang yang beriman. Bukan maksud kan, bukan maksud, sebab dalam terjemahan ini sebut kerana mereka tidak beriman. Sebenarnya bukan kerana mereka tidak beriman, tetapi lebih tepat mungkin laqad haqqal qaul ala aktsarin, telah berlaku ketentuan Allah SWT ke atas mereka ini, fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman. Bukan kerana mereka tidak beriman, tapi maka mereka tidak beriman kerana ketentuan Allah ini. Bila mereka tidak menghargai, mengambil berat tentang peringatan Rasul ini dan wahyu Allah SWT ini, maka mereka akan diletakkan Allah SWT dalam keadaan tidak beriman. Dan akhirnya ini akan telah berlakulah ketentuan Allah, akan masuklah, ini mereka ni akan dimasukkan ke dalam neraka kan, bersama-sama dengan jin yang juga ingkar kan. Apakah yang akan berlaku pada mereka ini? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun. Kenapa mereka jadi begitu? Ini Allah SWT menjelaskan tentang yang Allah sebut, maka mereka tidak beriman. Kerana ketentuan Allah telah berlaku. Apa yang Allah buat kepada mereka sebenarnya? Allah SWT menjelaskan bahawa sesungguhnya inna ja'alna fi a'naqihim, kami telah memasang belenggu di leher mereka ini. Aghlalan fi a'naqihim aghlalan, belenggu ini aghlalan fi a'naqihim, di tengkuk mereka, fahiya ilal azqani fahum muqmahun, lalu tangan mereka terangkat ke dagu. Sebenarnya ini bukan tangan mereka, terjemahan yang lebih tepatnya adalah kami telah mengangkat a'naqim aghlalan, belenggu ini ke leher mereka, fahiya ilal azqani, sehingga belenggu ini sampai ke dagu mereka. Jadi belenggu ni Allah gambarkan mengapa mereka ni tidak mengambil perhatian ataupun tidak memberi perhatian kepada dengan sebab mereka tidak memberi perhatian kepada wahyu Allah SWT melalui Rasul ini, maka mereka telah ditutup oleh Allah SWT peluang untuk mereka mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah SWT, daripada Rasul ini. Jadi gambaran dia Allah SWT jelaskan bahawa Allah telah kerana keadaan ini berlaku kerana Allah memang telah memasang belenggu ni di leher mereka sampailah ke dagu mereka ni. Kerana itu mereka tidak dapat untuk tunduk ke bawah ataupun mengangkat kepala mereka ke atas, ke langit. Mereka hanya, pandangan mereka akan dikunci, hanya kerana tengkuk mereka tak dapat angkat ke atas dan tak dapat tunduk ke bawah. Ini adalah gambaran yang kesombongan golongan kafir ini. Dan Allah SWT jelaskan hakikatnya Allah lah yang telah meletakkan kepada mereka belenggu di tengkuk mereka sehingga ke dagu mereka. Akhirnya mereka tidak dapat menggerakkan kepala mereka ke bawah maupun mendongak ke atas. Ini menyebabkan mereka gagal untuk melihat tanda-tanda ayat Allah di muka bumi ini maupun tanda-tanda Allah di langit. Jadi mereka tak dapat tengok ke bawah, tak tengok dengan penuh kerendahan hati, belajar daripada tanda-tanda
Allah di muka bumi ini banyak disebut dalam Al-Quran ini. Dan mereka juga tak dapat tengok ke langit, mendongak ke langit untuk melihat tanda-tanda Allah SWT di langit yang penuh dengan berbagai-bagai keajaiban dan juga berbagai-bagai bukti yang juga disebut dalam Al-Quran ini kan. Jadi kedua-dua ini gagal untuk menyebabkan mereka mendapat petunjuk daripada Allah SWT kan. Hakikatnya Allah SWT menjelaskan bahawa yang memasang belenggu di leher mereka ini adalah kami kan? Kerana sikap mereka terhadap kitab Allah SWT dan Rasul ini kan. Bermula daripada punca inilah kan, maka manusia akan seterusnya akan menjadi begini kan, akan terkunci daripada memberi perhatian kepada kitab Allah SWT seterus, petunjuk Allah SWT. Dan ini akan berjalan terus dalam kehidupan mereka, dalam keadaan mereka menyangka bahawa mereka telah mendapat kebaikan daripada Allah SWT. Dan banyak disebut dalam ayat-ayat lain kan, mereka menyangka bahawa mereka diberi tangguh oleh Allah SWT, dapat pula kenikmatan kehidupan kan, ada rumah yang besar, ada kekuasaan, ada pengikut-pengikut dan sebagainya kan, ada kesenangan hidup kan, semuanya ini diberi oleh Allah SWT kepada mereka kan, menyebabkan mereka menyangka mereka telah berada dalam kebaikan, sedangkan Allah SWT jelaskan kan, mereka ini sebenarnya telah terbelenggu kan, pandangan mereka tak dapat untuk melihat semua tanda-tanda Allah SWT ini. Nanti akan dijelaskan lagi keadaan ini dalam ayat seterusnya. InsyaAllah besok kita akan tengok. Jadi Alhamdulillah, ini adalah surah Yasin yang kita baca kan, di kalangan Nusantara, masyarakat Nusantara Melayu kita ini khususnya, telah berpuluh-puluh tahun mungkin kita telah hubungan kita dengan surah Yasin ini amat apa kan. Moga-moga insya-Allah Allah SWT membuka pandangan kita dengan peringatan-peringatan yang amat menyegarkan ini daripada Al-Quran tentang hakikat hubungan dengan kitab Allah SWT dan Rasul Allah SWT ni kan. Moga-moga insya-Allah Allah selamatkan kita daripada menjadi kalangan mereka yang terbelenggu pandangan leher mereka ini kan. Kita selesai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.